Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria 16 Ramadan 1445 27/3/24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 118, 119, 120 insya-Allah. Kemudian diikuti dengan ayat peperangan. Siri yang akan datang kita pergi peperangan Uhud. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kata alhamdulillah, separuh Ramadan telah berlalu. Kita masih lagi diberi nyawa oleh Allah untuk meningkatkan ibadat, memantapkan iman, menambahkan ketakwaan di bulan Ramadan, bulan untuk menjadi orang yang bertakwa. Sangat besar peluangnya pada saat ini. Maknanya separuh Ramadan telah berlalu. Kata di ahli motivasi agama, nisfu Ramadan zahaba wal baqi nisful akhar zahabun. Dengar belajar Quran Arab sikit. Nisfu Ramadan zahaba, makna separuh Ramadan telah berlalu. Wa nisful baqi zahabun. Tengok, separuh lagi ni dianggap nilainya lebih mahal daripada emas. Kalau kata zahaba, rumah sama, zahaba pergi, zahabun emas. Itu bahasa Arab. Tulis nisfu Ramadan qad zahaba wa nisful akhara zahabun. Separuh Ramadan telah berlalu, separuh yang baki lagi berpeluang, berharga seperti emas. Jangan main-main, jangan leka, jangan lara kita. Tingkatkan ibadat, teruskan perjuangan untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, untuk masuk dalam senarai orang-orang yang bebas daripada api neraka, dan untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami orang bertakwa. Ya Allah, jadikan kami orang yang mu'taqin, orang yang dibebaskan daripada api neraka. Jadilah kami orang yang mendapat keampunan dan keredaan-Mu ya Allah. Wallahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam. Ya Allah, bantulah kami untuk berpuasa, untuk berdiri pada malamnya, untuk beribadat baca Quran siang dan malam, yang berbaki lagi Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Baik para jemaah sekalian, itu motivasi mukaddimah kita tentang Ramadan yang telah berlalu. Sekarang kita masuk pada ayat kita. Ayat yang kita akan baca ini 118, 120. Allah SWT telah memberi arahan kepada orang yang beriman, jangan letak kepercayaan kepada orang kafir. Dia baik, dia integriti, dia tu dia ni, kita berkawan dengan dia tak apa, tapi nak letak siqah, kepercayaan dalam perjuangan, no. Waktu dia lemah, dia ikut kita. Waktu dia sudah ada kuasa, mereka sari sedikit demi sedikit mengeluarkan taring yang sebenar yang ada dalam jiwa mereka.
dan larangan daripada mendedahkan rahsia umat Islam ni kepada orang kafir. Nanti rahsia itulah dijadikan senjata untuk hentam kita balik, atau apa saja rahsia yang menjadi strategi jangan diberi maklum kepada orang-orang kafir. Kemudian dalam ayat ini, dalam ayat yang kita akan baca ini, Allah SWT akan dedahkan sikap sebenar mereka orang kafir terhadap Islam. Kalau dia baik pun baik di depan tapi rusak di belakang. Kata orang, manis di depan, masam di belakang. Itulah sikap si kafir. Baik, untuk meringkaskan masa, kita baca satu-satu je ayat. Ayat dia panjang, kita baca satu-satu kerana ayat dia panjang. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang bukan dari kalangan kamu, orang kafir, menjadi bitanah. Bitanah itu orang dalam, orang yang kita percayai, teman rapat, pembantu setia. Jangan. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Kerja dia nak ngenak kita ya. Ada isu sikit, lompat lalu, duduk sepentas dengan geng-geng dia yang anti Islam. Nampak? Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada perbuatan mulutnya. Komen apa saja isu yang tentang Islam, hak duk sepentah dengan kita pun lompat sebelah. Waktu keluar kenyataan yang mengguriskan perasaan, yang menyakitkan hati. Ini ada jelas Allah Ta'ala dah sebut. Allah Ta'ala dah sebut lama dah. Kita je lupa kerana mengejar sedikit kuasa yang ada di hadapan mata. Allah kata apa? Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada perbuatan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Manakala hak mulut pun keluar, komen-komen pun keluar, tapi dalam hati dia, Allah kata, bukan kita tuduh, lebih besar lagi benci dia kepada Islam. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Jadi, kalau mau nak faham, belajar. Kalau tidak, jadi orang panggil jadi bodoh, tak cerdik lah kita. Dengar ni. Munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat dengan ayat sebelumnya. Lamma syarhallahu ta'ala ahwal mu'minin wal kafirin. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cerita keadaan orang mukmin dan orang kafir. Syara'a, maka masuk ayat ini, ayat 118 ini, fi tahziril mu'minin, amaran keras, peringatan besar kepada orang mukmin an mukhalatatil kafirin. Jangan ketika kita bercampur dengan orang kafir, jangan letakkan kepercayaan yang besar kepada mereka. Berkawan sikit-sikit boleh, tapi nak letak kepercayaan besar sehingga sampai mereka dia boleh jadi abang besar, no, tidak boleh, kerana nanti kita akan dipijak-pijak oleh puak-puak kafir.
Baiklah, itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhizu bitanatan, ay bitanah, bitanah maknanya teman rapat, ay la taj'alu min khassati asdiqaikum, jangan jadikan teman rapat, best friend, wal muqarrabin, orang yang setia rapat dengan kamu, unasan min ghairil mu'minin, orang-orang yang tidak beriman. Jangan buat. Kufaran au munafiqin, sama ada dia kafir atau dia munafik. Dia dua ya, ada kumpul di atas dunia ni. Munafik, kafir tu lain, orang mukmin. Jadi jangan kamu ambil bitanah, teman rapat, tutli'una ala nahum ala asrarikum, jangan duduk cerita rahsia-rahsia strategi kamu, jangan. Au taj'aluna lahum manasiba wa nufuza, ataupun kamu letak mereka di tempat pos strategi dalam pentadbiran, dalam pemerintahan. Fa innal kafira la yu'manu janibu, karena orang kafir ni kita tak boleh nak percaya keseluruhannya. Dalam bab-bab lain mungkin okey, dalam bab sebut ya bab agama mereka akan lari, sebab dalam jiwa mereka tetap tak berapa setuju dengan agama kita. Maka ada sifat-sifat itu. Jadi mana-mana orang mukmin yang dedah rahsia dia kepada kafir, seolah-olah kita orang panggil dedahkan tembelang kita, keaifan kita kepada musuh. Hati-hatilah kita. Pasal tu Tuhan kata, la ya'lunakum khabala, la ya'lunakum khabala, ai mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Mereka tidak akan berhenti-henti untuk mendatangkan bencana kepada kamu. Mana dia ni ada saja senyap-senyap akan timbul benda-benda yang tidak baik kepada Islam. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu min nabiyyin, Allah Taala tak bangkit mana-mana nabi, walastakhlafa min khalifatin, Allah Taala tidak lantik khalifah pengganti nabi-nabi setelah mereka wafat, illa kanat lahu bitanatan, mereka akan ada dua bitanah. Bitanah ni teman setia, teman rapat ataupun penasihat. Akan ada dua bitanah. Bitanatun, satu teman rapat yang baik, yang duk ajak dia buat benda baik, duduk nasihat, bernasihat yang betul-betul. Wa bitanatun ta'mur bisyarri, satu kumpulan lagi, na'uzubillah, penasihat-penasihat yang jahat. Duk nasihat ke pemimpin supaya buat benda-benda yang karut-marut, buat benda maksiat, zalim pada orang, tindah kawan dan macam-macam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal ma'sum man 'asama Allah, orang yang selamat hanya orang yang Allah Taala jaga. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Maka itulah kalau tuan-tuan selalu dengar kita doa, Allahumma hayyi' lahumul bitanatas salihah. Dalam doa kita, ya Allah berikanlah kepada pemimpin-pemimpin bitanatas salihah, penasihat-penasihat, setiausaha, PA yang saleh. Kerana orang ni duk bisik dengan pemimpin ni, duk bisik, duk ajar, duduk duk hasut pun demo ni juga. Jadi bitanah ni sangat penting dalam pentadbiran negara dan juga mana-mana. Macam kita juga, kita dalam rumah kita, kalau bitanah duduk rumah kita tu salihah, insya-Allah hidup kita aman. Tapi kalau bitanah duduk rumah tu bahasa jenis gila glamour ke, gila ke dunia, mampu tak, suami pergi masjid lama pun kena marah. Musim-musim orang pergi masjid, dia nak pergi pasar malam, sibuk. Jadi banyak masalah. Allahu Akbar. Baik, apa lagi sikap mereka? Yang pertama sifat dia tadi Allah Ta'ala sebut, la ya'lunakum khabala, dia suka nak buat kerenah-kerenah yang menyusahkan kita.
Yang kedua, tulis sifat dia yang kedua, waddu ma'anitum. Waddu ma'anitum, dan mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Ay yuhibbuna wa yatamannawna bi kulli qulubihim, dengan penuh hati dia nak sangat orang Islam ni susah. Wa husul al masyaqqah alaikum, kamu menghadapi kesusahan dalam agama kau, dalam harta kau, dalam kedudukan kita, sukalah puak kapi ni. Nah, masa itulah kita tengok hari ni, tak usah kata besar-besar, isu yang sedikit je, isu kalimah Allah dipermainkan. Bila orang Islam mula ada kesatuan, nah, isu Yahudi ganyang umat Islam di bumi Palestin, bumi barakah, umat Islam bangkit bersatu hati untuk tak beli barang-barang dia, dah mula dah. Dia mula koyak. Tapi itulah kata-kata yang buruk ini keluar daripada mulut. Tapi ingat, Allah Ta'ala sebut yang ketiga, qad badatil baghdha'u min afwahihim ay zaharat ala falatati alsinatihim. Zahir, keluar daripada mulut mereka kebencian kepada kamu. Mereka sembunyi-sembunyi, tapi ada kalanya terlepas keluar. Sebab yang ada dalam hati ni, ada kalanya dia terkeluar hati. Mana Allah kata kalau keluar daripada mulut tu, mana 10% begitu, baru 15-20%. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, hak dalam hati dia tu lebih besar lagi kebencian dia kepada kamu. Ingat molek, ai man tawat alaihi suduruhum, apa yang terkena dalam hati mereka, minal karahatil Islam wa ahlihi, benci pada Islam dan orang Islam itu lebih besar, lebih baik. Sebab itulah mereka bila timbul isu-isu macam ni, dia ambil anak orang Islam, letak depan sekali dalam gambar, panggil budak-budak, dia panggil influencer ni, duk main TikTok ni, anak orang Islam suruh mari bela, beli di ayah, nak cari supaya orang kembali siqah, percaya balik. Tuan-tuan jangan mudah percaya. Mereka, apa yang mereka buat sedikit itu benar, dia nak besar lagi hak benarnya. Ini Allah Ta'ala kata, yang keluar, yang terselah itu sedikit, yang besarnya ada lagi dalam itu. Pada itulah kata di pepatah Arab, tulis pepatah Arab ni, kullu ina'in bima fihi yandah, kullu ina'in bima fihi yandah, setiap bekas akan keluarkan isinya. Kita pegang botol air, air apa tu? Air mineral, keluar air mineral. Air apa tu? Air orange juice. Air dia panggil apa ni? Air tebu. Ni bulan-bulan Ramadan ni, orang Kelantan dia panggil air tuak. Jadi nah, kena tok nyadak sedap. Bukan tuak masal weh. Air tuak ni orang luar panggil air nira. Air nira kah? Jadi kullu ina'in bima fihi, setiap bekas akan keluar dia. Maknanya kalau kita tutup botol pun tak nampak, tak terbuka, keluar. Maknanya ada kalanya mereka diam, tak bunyi apa. Bila ada peluang, keluar perkataan-perkataan yang mengguriskan hati umat Islam atau menghina Allah Subhanahu Wa Taala, main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani. Anak di antara, selain daripada isu stokin ni, ada orang duduk viral mari. Bila kan bulan Ramadan ni, bulan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Ta'ala buka pintu syurga, iaitu untuk pintu neraka. Mari orang bukan Islam, kafir tulen ke, munafik ke, tak tahu, kita pun tak siasat dia punya berapa dia peribadi dia secara betul, tapi kata-kata dia tu menggorehkan perasaan. Dia kata kerja Tuhan awak ni kerja security ke? Duk buka pintu, buka tutup pintu. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Ini perasaan, ini perkataan-perkataan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duk main-main. Dia kata Allah Ta'ala buka pintu surga, tutup neraka. Dia kata Tuhan tu macam set pok gak. Kerja buka pintu, tutup pintu. Hai. Kita harap apa ni,
ni menteri apa di Kementerian Komunikasi ni ambil tindakan lah. Ni dah ambil tindakan ke orang lain lah. Kejap-kejap TikTok kena tutup. Allahu Akbar. Dia kadang-kadang TikTok dia tutup akaun kita bodoh-bodoh gitu ya. Akaun Abu Anas ni kita top video kita pendek-pendek. Dia tutup, dia kata ada salah membuat. Tutup. Tak apa dia report tak tahulah. Yang pentingnya ni orang-orang hak lagu ni hak celupar mulut ni duk kata kepada Allah SWT, ini patut diambil tindakan. Ini diambil tindakan ataupun dakwah. Orang-orang hak duk main hina agama Allah Taala ni nampak macam adalah tindakan, bukan kata tak ada langsung, tapi bagilah sikit biar dia rasa kesalahan dia tu. Baik, itu Allah Taala. Kullu ina'in bima fi yandah, setiap ina bekas akan mengeluarkan isi dia. Begitulah orang kafir senyap-senyap akan keluar balik isi hati dia yang sebenar. Orang munafik sama juga. Kita orang beriman, insya-Allah kita tak akan keluar kecuali apa yang kita yakin terhadap Allah, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhir ayat Allah kata apa? Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Ai qad azharna lakum biwuduh. Aku dah jelas dengan jelas dalam Quran ini. Tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kebenaran Islam. Tapi kalau kamu tak ada akal, tanda pun tak nampak, yang nampaknya orang dok komen kelemahan. Sebenarnya kelemahan itu bukan kelemahan Islam. Tuan-tuan yang kata Islam lemah, no. Yang lemahnya umat Islam. Islam tak pernah lemah. Yang lemahnya siapa? Umat Islam. Jadi Islam ni agama daripada Allah, macam mana lemah. Tapi kita ni penganut Islam tu lemah, lemahlah kita. Itulah kesalahan, bukan kesalahan agama, tapi kesalahan kita orang yang beragama. Baiklah, mari kita pergi kepada apa ni ayat yang seterusnya, ayat 119. Baca, kita tak baca lagi ayat tadi. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Awaslah, kamu ini adalah orang-orang yang melanggar larangan. Kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka. Mana Allah Ta'ala larang kita orang beriman jangan langgar perintah Allah, dibuat juga berbitanah pada puak kafir, jangan. Sedang mereka tidak suka pada kamu. Kata orang terhegeh-hegeh kita, dia duduk apa ni, menagih simpati di kaki orang-orang bukan Islam, sedangkan mereka tak suka pun. Allahu Akbar. Kita suka. Dia duduk tu kalau ada kepentingan, nak lonjak naik, kata orang, nak pijak atas kepala kita untuk naik atas, untuk dapat kuasa ke, dapat ekonomi ke, dapat projek ke, ada je. Kamu juga beriman pada segala kitab Allah, sedang puak kafir itu tidak beriman pada Quran. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata kami beriman. Ini munafik ini. Tetapi apabila mereka berkumpul sama sendiri, mereka menggigit jari kerana geram, marah, sakit hati kepada kamu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Allahu Akbar. Baik, kita pergi tafsir ayat. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum.
Puak-puak kafir tu, orang beriman, mu yang sayang ke dia nya. Oh, sayang kat kita kau orang kafir ni dakak. Kata orang bersalah cium mulut. Nah, belaga pipi. Buat bitanah. Kita mengharapkan mereka beri sokongan kepada kita, mengharapkan mereka bantu kita, mengharapkan mereka tolong kita. Allah kata apa? Wala yuhibbunakum, sedangkan mereka tak sayang kepada kamu. Bal yughbidunakum, bahkan dia benci kepada kamu. Cuma kalau kerana ada kepentingan, kerana sesuatu apa ni matlamat, nampak sayang pada zahir. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kamu orang beriman dengan semua kitab-kitab yang Allah Taala turunkan. Dan puak-puak kafir tak beriman. Dia kafir ni ada banyak kategori. Ada kafir yang kafir dia ya. Dia tak cara apa orang Islam. Dia tidak nak dakwah kita, nak kacau kita, tak ada. Tapi ada jenis kafir, jenis-jenis kafir hak agama ni, hak lama ni. Macam buat-buat Kristian, hati-hati dia panggil Inggeris apa benda ni, Kristian ni, hak ni bahaya sebab dia ada agenda. Dia sanggup masuk dalam hutan tempat orang asli. Kita pergi tempat orang asli ada dah dia. Huruf T ada dah dalam kapal. Dia sanggup duduk situ. Jangan main-main. Kita tengok anak orang asli pun rasa cemar weh. Tak, buat dia dakak anak orang asli. Baik. Maknanya mereka ini ada kitab ni, puak-puak kafir yang ada kitab ni lebih teruk berkelahi, bermusuh dengan kita orang Islam ni. Kafir yang tak ada kitab tu dia duk main cara dia ya. Sembah patung dia ya. Tapi hak ni dahsyat dia punya kedudukan. Hati-hati kita. Baiklah. Dia kata apa? Wa idza laqukum qalu amanna ai in haula'i alladhina hakum. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata kami beriman. Jadi puak-puak kafir ni ataupun munafik ini bila jumpa orang yang beriman, dia kata dia beriman. Dia orang beriman, dia orang baik. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Allah kata bila dia duduk belakang sama-sama dia duduk kacik gigi kerak-kerak. Gerai aku. Macam mana strategi nak kenak pada orang Islam, macam mana. Hati-hati tuan-tuan. Maka Allah Taala ajar dalam ini, qul mutu bi ghaizikum. Nak terjemah kan bahasa ni supaya bunyi gedebel sikit. Allah kata apa? Dan apabila mereka berkumpul sama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram, marah pada kamu. Allah suruh Nabi kita kata, qul mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Kalau kita kata kak, mapuh gila puak-puakmu tu. Beci kita teh. Ni bahasa Kelantan tu. Ngepek kok Kelantan sedap sikit tak? Matilah kamu dengan kemarahan kamu. Kita kata biarnya mapuh gila puak-puakmu ni. Beci ke kita. Yang pentingnya mereka benci setiap kali tengok Islam ni dapat kekuatan, dapat kekuasaan, dapat apa saja kedudukan, orang kafir ni sakit hati, geram, gigit jari. Kata orang macam-macam dia punya perbuatan dia, Allah Taala gambar di sini. Maka ingat baik, Allah kata apa? Innallaha alimun bidzatis sudur. Ai innallaha subhanahu, Allah SWT la yakhfa alaih, tak sembunyi sedikit pun apa yang ada dalam hati puak-puak kafir. Dia benci, dia marah, dia stres, dia nak marah pada orang Islam, Tuhan tahu belakang. Tuhan tahu semua, hati orang beriman pun Tuhan tahu. Dua-duanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Yang beriman dapat syurga, yang kafir dapat neraka, wal iyazubillah. Baiklah para jemaah, itu terjemahan ataupun tafsir ringkas. Kita pergi pada ayat 120. Allah Ta'ala gambarkan sikap puak-puak kafir terhadap kita. Baca ayat dulu.
In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran, kemenangan dan apa saja yang kita dapat, yang demikian itu menyakitkan hati mereka. Oi, orang kafir, orang Kelantan kata nongengnya pok dia. Menonggengnya ni maknanya frah lah, frah menonggeng. Bahasa luar kata frah menonggeng, orang Kelantan kata menonggengnya pok dia. Kan? Dan jika kamu ditimpa bencana, orang Islam susah, mereka bergembira dengannya. Oi, happy, tepuk tangan, melompat, suka orang Islam kena bala, kena ujian. Dan jika kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Jadi kita, kalau kita takut kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Tuhan jaga kita. Dan munasabah ayat ini, Allah Ta'ala sebut betapa ahlul kitab, puak kafir itu benci pada orang beriman. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan apa yang adalah hati dia. Nampak baik, senyum, tapi kalau kita dapat nikmat, mereka benci, sakit hati. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, mereka happy sebab orang Islam kena ujian, kena bala. Tengok tafsir. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Wahai orang beriman, kalau kamu dapat apa-apa kebaikan, kemenangan dalam peperangan ke, ataupun apa saja, susah hati puak kafir. Yaghummuhum wa yuhzinuhum. Stres, duka cita, serabut perut, kata orang puak kafir. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau orang Islam ni kena timpa ujian, dia punya happy. Allah Ta'ala lah Maha Kaya, suka sangat-sangat buat dia. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam penutup ayat ini, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar, kamu bertakwa, la yadurrukum, tidak beri mudarat pada kamu segala perancangan jahat yang dibuat oleh kafir. Munasabah ayat ini, lamma bayyana ta'ala shiddata adawatil kufar, Allah Ta'ala nyatakan puak kafir ini sangat-sangat benci pada orang Islam, sama ada kafir tulen atau munafik yang bersembunyi. Maka Allah Ta'ala nyatakan sifat mereka yang jahat, iaitulah suka dengan keburukan yang tertimpa kata orang mukmin, benci, serabut, nak marah dengan kebaikan yang kita dapat. Maka ayat ini Allah ajar kepada kita, didik kita dua perkara. Yang pertama, in tasbiru, sabarlah. Hei orang mukmin, sabar. Dengan kesabaran, insya-Allah kita akan dapat dua perkara. Imman nasru wa imman syahadah. Sama ada kita menang ataupun kita gugur syahid, mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Manakala kita menang, kita dapat kekuasaan, boleh mentadbirkan bumi ini dengan makmurkan bumi dengan hukum Allah. Tapi kalau kita tak menang, kita dapat pahala perjuangan. Itu sifat orang mukmin, jangan takut. Ataupun asy-syahadah. Hari-hari kita tengok sahabat kita di Palestin mati syahid. Kita sini tengok orang mati syahid, menangis kita, sedih sebab tiba-tiba keluar video mak si syahid sengih suka, alhamdulillah ibni asy-syahadah. Mak dia kata, alhamdulillah anak aku telah mati syahid, anak aku telah jualkan jiwa dan darahnya kepada Allah, aku harap anak aku masuk syurga. Subhanallah. Orang duduk dalam medan perjuangan tak sama orang hak tengok luar. Hak tengok luar ni Allah serabut, kenapa lah orang muslimin duduk di Palestin tu lawan Yahudi, diam-diam kan baik. Subhanallah. Orang duduk di medan, mereka gembira kalau anak dia mati syahid. Tu ada juga mak menangis,
ialah sebagai ibu memang menangis, tapi ramai di kalangan ibu-ibu ni boleh menerima keadaan itu dengan baik. Kita kata Allah masabbithum alal haq, Allah Ta'ala lah curahkan ketenangan pada mereka, Allah Ta'ala curahkan sabat, teguh pendirian untuk lawan dengan puak-puak Yahudi, dengan kuncu-kuncunya di Palestin dan di mana saja mereka berada. Dan juga Allah Ta'ala sabatkan hati kita umat Islam, kesatuan ummah, benci kepada orang-orang yang menentang Islam, tak kira apa dia, munafik ke, kapitulin ke, siapa saja. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapat orang-orang yang mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, watattaqu, kamu nak dapat pertolongan Allah, kita kena bertakwa, jaga solat, jaga puasa, jaga zakat, jaga iman, jaga Islam, jaga akhlak, barulah dapat kemenangan. Kalau setakat kita duduk laung saja ya, takbir je kuat, semayang tu tidak. Nah, oi, masa takbir derah dia pada penceramah contohnya. Sudah kuliah, semayang pun tak pergi, orang azan tak mari. Lah. Maka dua syarat untuk dapat kemenangan, as-sabru wat taqwa. Ini jelas. Mana dalil? Dengar ni. Tanda pelajar. Dalil dianya kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia bertemu dengan adik-beradik. Tanda surah Yusuf ayat 89 sehingga ayat 90. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Adik-beradik dia mari Mesir, Yusuf tangkap, panggil dia, mu ingat tak mu buat apa ke Yusuf dengan adik dia dulu, Bunyamin? Mu buat apa? Sudah berah muka abang-abang ni, tak ingat apa dia campur dalam telaga, dalam perigi, kenapa tak ingat? Yusuf kata, adik-beradik kata, qalu a innaka la anta Yusuf, mu Yusuf ni, mudah Yusuf ni. Dia cam tak cam, adik-beradik kan lama beza, kita tinggal hak kecil lagi. Kalau sekarang ni Yusuf comel dengan penampilannya hebat. Yusuf mengaku, qala ana Yusuf, aku Yusuf, wa hadza akhi, ni adik aku. Qad manallahu alaina, Allah Ta'ala telah beri nikmat pada kami berdua. Yusuf kata apa? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Siapa dia bertakwa, siapa dia sabar, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan perjuangan orang yang baik. Maka kita mengatakan dua sifat ini kena ada kepada pejuang Islam. Yang pertama, sabar dan takwa. Allahumma ja'alna minas sabirin al-muttaqin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar, orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Akhir ayat Tuhan kata apa? Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu belakang. Jadi sama ada hak kafir Tuhan tahu, yang beriman Allah Ta'ala tahu, dua-duanya Tuhan tahu. Jadi kita orang beriman jangan main-main dengan ilmu Allah. Maknanya kalau kita yakin ilmu Allah Ta'ala, kita tak akan buat maksiat, kita tak akan bocorkan rahsia, kita tidak akan pecah amanah, kita tidak akan lari daripada perjuangan, dan kita juga tidak akan batal perjanjian. Sebab kita tahu perbuatan kita ni Allah Ta'ala yang tengok, Allah Ta'ala yang tahu. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah mencari 5 faedah secara ringkasnya insya-Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman, la tattakhizu bitanah, mu jangan ambil teman rapat orang kafir. Ayat ini ulama kata lahu salasu fawaid. Dalam kata-kata ini ada 3 faedah. Yang pertama, bila Tuhan sebut hai orang beriman, al-ighra' 'alal imtisal. Allah Ta'ala nak kalau kita tu orang beriman, kita akan ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kafir dia tak ikut. Sekarang ni kita ni bila setiap ayat ya ayyuhallazina amanu, kalau kita orang beriman, kita buka telinga,
celek mata, lapang dada, menerima arahan Allah Azza wa Jalla. Dua, anal imtithal min muqtadayatil iman. Orang yang ikut arahan inilah orang yang betul-betul beriman. Kita letak dalam diri kita ni duduk di kategori mana? Dengar Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, kita ikut tak ikut? Kalau ikut, tanda iman kita mantap. Kalau tak ikut, tak ada. Yang ketiga, annal ikhlal, siapa dia tak ikut arahan, bermakna orang itu iman dia tidak mantap ataupun imannya tidak lengkap, tidak sempurna kedudukannya, wal iyaz billah. Minta berlindung kita dengan Allah daripada sifat yang buruk. Maka dalam ayat ini Allah SWT didik kita orang Islam supaya peka dengan suasana, memahami hakikat dan realiti bahawa orang kafir ni baik ke buruk, dia dengan dalam bab lain mungkin okey, dalam bab agama tetap mereka tidak suka kepada Islam. Jadi hati-hatilah kita, jangan sampai kita diperkotak-katik, dipermain-mainkan oleh orang. Kata orang, sejarah ini berulang, bukan hanya zaman Nabi dengan Yahudi, bukan Nabi dengan munafikin Madinah, tapi sejarah ini laisa ala fatratin tarikhiyah muayyanah, bukan satu masa saja, tapi dia haqiqatun daimatun, berterusan sampai hari kiamat, akan ada. Sebagaimana kata ulama tadabbur, di mana ada Abu Jahal, maknanya di mana adanya Islam akan munculnya Abu Jahal setiap masa. Mana zaman Nabi Abu Jahal, zaman Nabi, zaman lain ada Abu Jahal zaman dia. Watak-watak tu hidup walaupun tuannya sudah tidak ada. Yang kedua, ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala ja'ala ala anna laisa kullu ahadin yuj'alu bitanah. Kita kena pilih kawan. Kita nak berkawan kena pilih kawan. Bukan semua boleh buat bitanah. Bitanah teman rapat, kawan setia, jangan. Tengok orang yang jelas mantap keimanan yang kepada Allah Azza wa Jalla, kita letak kesetiaan. Kalau tidak, berhati-hati. Berkawan tapi hati-hati itu kena tinggi. Sebab Allah nyata di sini, yang keluar daripada mulut itu cebis, yang dalam hati itu lebih besar lagi. Maknanya kalau keluar daripada mulut dia anti-Islam, mana dalam hati dia tu apa ni, kata orang total dia punya benci pada Islam. Tak usah duk cakap lah, pakai kain tudung ni sehari dua pula viral, gi tahnik cukup jambu anak pula dah. Macam-macam lakonan yang dibuat atas dunia. Kata orang pelakon-pelakon atas dunia ni watak dia lebih kurang ya daripada zaman dulu sampai ke hari kiamat. Hati-hati. Jadi ayat ni ayat kita hati-hati supaya jangan buka rahsia, jangan duduk teman-teman rapat, jangan kuat, jangan. Jadi di sini Allah Taala sayang kepada orang mukmin, dia bukanya tembelan, dedahkan rahsia dalam hati orang-orang kafir terhadap Islam. Baik. Yang ketiga, tulis nombor 3. Allah Taala sebut yang ketiga, waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Dia suka benar kalau orang Islam ni susah. Orang Islam ni susah, naik selalu. Dia panggil naik tocang. Anna a'da'ana yawadduna lana. Musuh-musuh kita ni suka sangat kalau orang Islam ditipu kesusahan, sama ada di dunia ataupun dalam isu agama. Susah, kita kena bala bencana, kau kena apa, jadi mereka suka sangat kalau kita ditimpa kesusahan. Tengoklah apa yang ada sekarang ni. Maka Allahu Akbar, janganlah kita mudah percaya, mudah letak kepercayaan kepada orang-orang yang bukan Islam, supaya kita tidak menyesal di dunia dan juga menyesal di akhirat yang tidak berguna. Jadi pokok dia ni, sama ada dia nak serang kita dengan ketenteraan, dia serang orang Islam dengan ekonomi. Jadi nampaknya ketenteraan sukalah nak perang zaman kita hari ni, tapi senjata ekonomi kuat. Senjata ekonomi kuat. Sebab tu bila orang Islam guna balik senjata ekonomi, nampak koyak pokok kafir ni. Bila kita mula Islam mula bersatu, hati untuk boikot, cuma macam sebahagian pendakwah tegur lah, nak boikot tu biar pasti barang tu hak kafir sungguh.
Ni kadang-kadang kita boikot kena ke orang kita. Penat juga. Jadi hati-hati. Pasal itulah ana jarang share masalah boikot ni. Sebab ana kalau benda ana tak pasti, saya takut. Kita takut kita menzalimi saudara Islam kita sendiri. Kita kata BMF kan. Utama ke pembeli orang Islam tak apa. Tapi kalau nak boikot hak kafir tu, biar betul-betul dia jahat dan dia terlibat dengan isu-isu yang apa ni yang ada sekarang, boleh. Jadi pejuang-pejuang hati-hati, jangan sampai buat nanya kepada kawan sendiri, kan? Baiklah. Yang keempat, Allah Ta'ala nyatakan dua sikap mereka. Ha antum ulai, waktu mu sayang ke dia, wala yuhibbunakum, dia tak sayang pun kepada kamu. Jadi kita kena ingatlah, Allah Ta'ala nyatakan di sini supaya orang beriman, kita dengan orang bukan Islam ni berhati-hati sangat. Sebab nampak sayang ketika mana? Ketika ada kepentingan. Bila tak ada kepentingan, kasih sayang itu dah hilang. Yang adanya pukulan-pukulan, kata-kata nista, caci maki, penghinaan kepada orang Islam ada. Jadi kita tengok waktu dia perlu pada kita, lunak. Orang kampung kata lembut gigi dari lidah. Waktu mereka ada kepentingan, mereka dapat kedudukan, jangan harap kita nak dapat pembelaan ataupun kawan, nak ingat kawan, sabar. Masa itulah kata orang, kita rasa kalau musuh hina sama-sama kita, hina orang Islam, kita kata kita tahu dia musuh. Tapi kalau kawan hina kawan, lupa daratan, lupa perjuangan, ini yang cukup. Masa itulah kata di Ali Syair kata, wa zulmu zawil qurba ashaddu qadadatan min waq'il husamil muhannadi. Tikaman, hentaman orang-orang yang dekat dengan kita lebih dahsyat daripada musuh yang menghentam kita. Jadi hati-hatilah kita. Yang terakhir, yang kelima, Allah SWT nyatakan kepada kita di sini, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat benda baik, mereka benci. Tapi kalau kamu dapat benda yang buruk, mereka akan canangkan. Begitulah sifat orang kafir, sifat munafik, dan sifat sebahagian orang Islam yang bersifat hasad, dengki sama-sama kita. Kalau tengok kawan-kawan kita berniaga baik, bukan kita nak sokong, nak puji. Orang panggil duduk perli macam-macam. Bila tengok kawan ni melingkup, mula naik, tak pandai, macam-macam dia kata. Itu sifat munafik, sifat yang tidak baik. Jadi sama ada dia orang itu kafir sungguh, munafik, ataupun orang hasad dengki. Walaupun orang itu orang Islam sendiri, sama-sama kita juga kadang-kadang bermasalah. Karena itulah Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan kata-kata yang besar, innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu buat, maka kamu hati-hatilah. Semua kita akan diperlihatkan amalannya di akhirat esok. Kata di para ahli motivasi agama kata, suratan amalan kita yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya di dunia. Tulis kata-kata hikmah ni. Suratan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya sekarang. Tuan-tuan nak baca apa? Nak baca hak baik, buat baik. Nak baca hak buruk, buatlah benda buruk. Di akhirat esok, wa kull insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah kata di akhirat esok aku beri kalung di tengkokmu, suratan amalan, membaca sendiri, tengok apa yang kamu buat atas dunia. In kana khairan fa khairan, kalau kita buat baik alhamdulillah, kalau kita buat tak baik, kita akan baca di hadapan Allah, kita akan baca di hadapan khalayak ramai, kita akan baca di hadapan keluarga, kawan-kawan kita, bahawa kita di dunia ini perangai kita. Na'udzubillah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala maafkan kesalahan kita yang lepas. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi. Ya Allah, mana-mana keburukan yang telah kami lakukan waktu kami muda dulu, waktu kami lara dulu, waktu kami tidak sedar dulu, ya Allah, hapuskanlah kesalahan kami, tutupkanlah kesalahan kami, maafkanlah kesalahan kami. Janganlah Engkau dedahkan rahsia kami pada hari yang terdedah segala rahsia,
yauma tublas sarair, pada didahkan segala rahsia. Wala tukhzini yaumal qiyamah, ya Allah jangan hinakan kami di hadapan keluarga kami, di hadapan khalayak ramai, di hadapan orang ramai dengan mendedahkan segala rahsia keburukan kami. Ya Allah, pada saat ini kami mohon supaya Engkau maafkan, hapuskan, sembunyikan segala kesalahan, dan Engkau berilah kepada kami keampunan-Mu, keredaanmu, taufikmu, supaya dapat kami melakukan yang terbaik. Suratan yang kami baca di akhirat semuanya dalam suratan amalan yang baik, yang mengembirakan kami, mengembirakan keluarga kami, yang melayakkan kami ke surga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 121 gadan, besok biiznillahi azza wa jalla. Jangan lupa tuan-tuan, kata-kata hikmah di awal tadi saya dah sebut, nisfu Ramadan qad zahaba wa nisful akhara zahabun. Separuh Ramadan telah berlalu, separuh lagi ni masih lagi berpeluang keemasan dia punya nilai untuk kita tingkatkan ibadat, perbanyakkan amalan, perbanyakkan sedekah, tabur-tabur yang telah kita war-warkan kepada jemaah jangan lupa pakat masuk belaka insya-Allah. Sekian, subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.